صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوازي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا رب. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معاد ابن عدنان. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah
sahabat-sahabat yang sangat-sangat saya kasihi, yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang diridhoi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puji dan syukur kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, atas kurniaan Allah kepada kita pagi ini. Kita kembali bernafas, hidup dalam hari yang baru, melalui tempoh-tempoh waktu yang telah pun Allah Ta'ala tetapkan, rezekikan untuk kita, dikurniakan kesihatan, Alhamdulillah, dapat kita kembali pada pagi ini. Sebelum tu terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat semua yang mendoakan kepada saya kemarin. Mohon maaf, memang saya nak ke kuliah tapi tak boleh bangun. Sedikit hujan, ayak masuk dalam rumah. Bila ayak masuk dalam rumah sampai tengah malam, pukul 1, 2 baru tidur. Umur macam saya ni, dia ada hak yang hak tinggi-tinggi tu kan. Takkan tinggi lah, kalau tidak tak cukup dah. Mangkit dia menilau ni, dah bangun. Dah bangun untuk nak pergi kuliah. Lepas subuh tu terlena balik. Tak boleh nak celik dah. Bila bangun nak pergi kuliah, memang sebab tu Rasulullah tak bagi tidur lepas subuh. Bangkit dia nak rasa macam bintang dan burung duk terbang kat atas kepala. Jadi saya bagi tahu mini akhir Jadi apa yang saya dapat maklumat, ada kawan-kawan kita yang hadir juga. Tapi alhamdulillah Masjid As-Saadah buat tadarus surah Al-Kahfi. Terima kasih Ustazah Zaimani atas tindakan tu. Dan untuk sahabat-sahabat yang dah siap, yang dah pi patah balik, ingatlah pahala dapat. Pahala dapat. Cuma kita tak ada kuliah. Maaf dan terima kasih atas doa kepada saya. Baik, sebelum tu, seperti mana yang kita edarkan kepada setiap kuliah kita, hari ni yang minta lagi ni, hari ni dengan esok insya-Allah. Esok dah minta dah. Untuk hari di Seri Delima saya dah minta dah. Okey, saya nak minta sikit lagi last. InsyaAllah minggu depan saya dan sahabat-sahabat ukhuwah akan ke bumi Palestin. InsyaAllah pada hari Jumaat minggu depan yang mana kami akan sampai ke sana pada hari Sabtu dengan izin Allah. Dan andainya ada di kalangan para sahabat yang nak berinfak lagi, saya tahu seorang ni bukan sekali tapi berkali-kali ni. Setiap kali back to berjalan, mungkin saya duk minta dekat orang yang sama. Jangan marah Jadi bagilah sekadar yang termampu. Bagi sekadar yang termampu, sekupang dua kupang yang mana yang kita ada, agih-agihkan sedikit. Mungkin sebab daripada pemberian kita itu dapat menambah tabungan untuk mereka membayar bil api, bil air yang semakin mahal di bumi Palestin. InsyaAllah mungkin boleh digunakan di Masjid Al-Aqsa ataupun digunakan untuk kegunaan Masjid Hebron dan masjid-masjid lain, insyaAllah. Mungkin kami tak boleh bagi secara berdepan, tapi kita bubur dalam tabung masjid, sebab mereka jemaah tak ramai. Jemaah Masjid Al-Aqsa bukan seperti jemaah Masjidil Haram, bukan seperti jemaah Masjid Nabawi. Dia ada 3 sof, 4 sof, tak ramai. Jadi dia penduduk yang ada di situ tak boleh masuk. Yang nak masuk semua pelancong luar. Penduduk-penduduk Palestin tak boleh masuk bersolat dalam Masjidil Aqsa. Mereka hanya boleh masuk setiap bulan Ramadan sahaja. Jadi pada waktu-waktu lain ni, orang-orang Israel ni nak tengok masjid tu tak diimarahkan. Maka dengan kehadiran pelancong-pelancong luar yang dibenarkan masuk sahaja yang dia ada pendapatan. Tapi alhamdulillah sentiasa menyala lampu dalam Al-Aqsa. Dan setiap rombongan yang pergi masing-masing bawa mana-mana rombongan. Semua bawa. Cuma kita tak boleh nak bagi secara terbuka. Kena sorok, sembunyi-sembunyi. Kalau tidak, sekali lagi memang saya akui kita
Rakyat Malaysia ni takut sangat-sangat. Kita tak ada jiwa pejuang sebab negara kita aman, kan? Memang takut. Saya bagi tahu dah kepada jemaah, bila duduk di order tu mungkin dalam 30 orang jemaah tu, seorang atau dua orang dia akan tahan. Dia bukan buat apa, dia tahan, dia tak di tepi tu sejam ke 2 jam ke, tunggu je. Nah, yang lain tunggulah dengan sabar. Tak boleh duduk pipi tengok, tanya pun tak boleh. Tengok muka mereka pun tak boleh. Kita orang Malaysia ni, orang Asia, dia takut. Tapi kalau orang mereka nanti nak buatlah rusuhan, kita jangan masuk negara orang, buat lagu cara pendatang. Okey, baik. Kita sambung pengajian kitab 10 sahabat dijamin syurga, insya-Allah. Saya tanda itu muka surat 78. Pembaharuan dalam bidang sosial. Betul tak? Betul ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembaharuan dalam bidang sosial. Melakukan polisi baru untuk golongan zimmi. Khalifah Umar, muka surat 78 lah. Khalifah Umar telah mengadakan cukai tanah dan juga jizyah kepada golongan ini. Cukai ini adalah berpatutan kerana rendah kadarnya dan tidak menyusahkan mereka. Pernah satu kali, Khalifah Umar memanggil 10 orang zimmi dari Kufah, 10 orang zimmi dari Basrah supaya mereka bersumpah bahawa cukai yang dikenakan ke atas mereka tidak membebankan. Taraf dan hak awam diberikan sama rata seperti apa yang dinikmati oleh orang Islam. Golongan zimmi yang masih menentang Islam akan dibuang atau dihalau ke luar negara. Harta mereka tidak akan dirampas. Malah harta mereka yang tidak dapat dipindahkan seperti ladang akan dibayar ganti rugi oleh kerajaan Islam. Kita tengok di antara polisi baru, undang-undang baru yang dibuat oleh Umar Al-Khattab semasa menjadi Khulafaur Rasyidin. Yang mana kalau orang Islam dikenakan zakat tahunan. Tapi untuk orang yang bukan Islam, maka dikenakan cukai. Dikenakan cukai tanah dan juga jizyah. Ini dia kira cukai kepala. Satu kepala berapa yang dikenakan. Contoh kata dalam satu keluarga tu ada 7 orang. Yang dikirakan jizyah hanya yang akil baligh. Bukan mahal pun. Mengikut harga secupak gandum. Yang mana ketika itu secupak gandum adalah 2 dirham. 2 dirham tak banyak mana. Kalau dinilai dengan harga kita hari ni, 2 dirham ni lebih kurang 2 kupang. Yang dikenakan kepada puak-puak kafir zimmi. Baik. Siapa dia kafir zimmi ni? Kafir ini terbahagi kepada 2. Satu kafir zimmi, satu kafir harbi. Kafir zimmi ialah orang kafir yang tidak menyembah Allah, yang tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam masa yang sama dia penduduk dalam negara Islam, masih lagi patuh kepada undang-undang Islam. Sebab ketua menteri dia, Perdana Menteri dia adalah orang Islam. Dia duduk dalam negara Islam, dia ikut saja undang-undang Islam tanpa meminta apa-apa kelebihan yang melampau. Itu dipanggil kafir zimmi. Ikut saja. Dia patuh dan taat kepada undang-undang Islam. Dan kalau kita nak tengok, orang Islam semua diwajibkan zakat bagi yang berkemampuan. Yang mempunyai harta, yang cukup haul dan nisab. Maka ada pegawai-pegawai di kalangan para sahabat akan keluar. Pergi minta kat tuan ni. Kira zakat dia berapa. Hari ni kita punya negara, Amir tak main di rumah minta zakat. Dulu dia main dari rumah ke rumah kan. Zakat fitrah. Tapi zakat harta dia tak main. Kita kena dicari. Kita mungkin ke PUZ, Pusat Urus Zakat. Ataupun kita pergi Jabatan Agama. Atau kita jumpa orang perseorangan untuk kita tunaikan zakat. Tapi zaman sahabat dulu, mereka nanti pergi ke rumah. Tengok orang ni, nilai harta dia banyak mana,
Lepas tu bagi tahu, ni dah kena zakat. Ni dah kena zakat. Tapi alhamdulillah kita hari ni atas kesedaran yang ada dalam diri kita sendiri kira duit kita. Kita sendiri bilang harta kita banyak mana dan kita keluarkan zakat. Sebab apa? Sebab adanya takwa dalam diri. Takut duit yang kita makan itu adalah milik asnaf. Nah, kita takut kita termakan apa yang kita simpan dalam perut kita adalah bara api neraka. Maka kita tunaikan zakat. Padahal kalau kita tak bayar, siapa pun tak marah. Tidak? Resah tak? Orang banyak mana? Duk diam-diam makan seorang-seorang tak beranak. Tapi oleh kerana takwa yang Rasulullah tanam dalam diri kita, memanggil kita untuk menghulurkan bantuan, memberi sedekah zakat. Baik, untuk kafir zimmi maka dikenakan jizyah ataupun cukai kepala. Dia kira lah, kalau dalam keluarga dia kira yang akil baligh sahaja. Nah, yang tak akil baligh dia tak kira. Lepas tu bila cukai kepala itu dipungut, maka dia simpan kat mana? Dia simpan di satu tempat yang bernama Baitul Mal. Sebab tu Saidina Umar ni kebijaksanaan dia, dalam Baitul Mal tu ada tempat simpanan makanan, di antaranya gandum. Dan dia upah pula perempuan-perempuan yang balu-balu ni untuk kisar gandum, jemuk bagi kering. Buat gandum kering macam kita dah dapat tu kering sedia dah. Kan? Nah, kalau dapat kita tak kering lagi, kita buat bubuk. Tidak? Bubuk gandum. Kan rajin. Topi kisar buat tepung. Tak rajin kot. Tak nak buat pun tak kerti. Nah, saya lah perempuan mungkin pandai. Nah, beli gandum, rendam dulu. Lepas tu kisar. Batu pengisar pun taklah kena pusing. Yang blender periau tu pun tak pusing. Nah, guna blender pun dalam kotak simpan. Bulan depan pun pula. Nah, yang tekan dia pusing pun tak pusing. Tambahlah nak pusing batu pengisar. Lah ni batu pengiling ingat kalau ada lah ni masuk muzium. Boleh masuk muzium dah. Pukul batu pengiling lah ni boleh hantar pergi muzium dah. Zaman senang, alhamdulillah kita ni. Okey, baik. Apa yang Saidina Umar buat kepada balu-balu, perempuan-perempuan miskin, dia nak jana pekerjaan, nak menjana ekonomi, dia suruh kisar gandum. Ambil upah kisar gandum. Untuk orang-orang kaya, khadam mereka nanti mai lah, beli. Jadi itu dia bagi satu sumber pendapatan. Tu dia kata dia ni hebat nah, dia pandai. Kemudian dia panggil kafir-kafir zimmi, 10 orang daripada Basrah datang berdialog dengan dia, apa yang tak puas hati. 10 orang daripada Kufah mai bagi tahu apa setuju tak ataupun membebankan selama ni aku duk kutip. Baik, 10 orang kafir zimmi daripada Kufah, 9 setuju, berpatutan sangat wahai khalifah, atas kutipan berpatutan. Tapi seorang tu tak berapa setuju sebab dia kata dia anak ramai. Jadi kena sampai semua. Maka dihitung oleh Saidina Umar Al-Khattab takat 5 orang je. Dalam satu keluarga kita ambil 5 orang sahaja. Kalau kata sampai 12 pun 5 juga yang dikira. Sebab nak bagi keringanan kepada kafir. Dia selalu bermusyawarah. Tanya apa setuju ke macam ni. Tapi kalau ada yang bangkang, yang perangi dia, yang buat hasutan kepada dia, tuduhan dan fitnah kepada dia, apa dia buat? Halau keluar. Singkirkan daripada bumi Hijaz. Bumi Hijaz ni di antara negara-negara Arab yang mana berpusatkan Mekah dan Madinah. Orang kafir tak boleh duduk di tanah haram sahaja. Tapi di Madinah boleh duduk. Madinah kan dia ada 16 km je yang tanah haram tu. Lain daripada tu, tanah halal. Jadi orang kafir boleh duduk di situ. Kalau yang tak mau ikut pada undang-undang Islam, dihalau keluar. Yang mana yang ada ladang-ladang tu dia beli. Dia ganti duit. Dia tak halau buta-buta macam tu saja. Yang mana yang ada ladang kurma, ladang anggur dan kebun-kebun sayur tu, dia nanti beli balik tanah tu
mengikut nilai harga tanaman yang ada dalam tu. Kemudian dia akan bayar dan dia bagi depa keluar. Jangan duduk di bumi Mekah ataupun bumi Madinah jikalau kamu tidak boleh mengikut aturan ataupun undang-undang Islam. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian kita tengok dia memperbaharui taraf kedudukan hamba. Apa yang dibuat kepada hamba, ini golongan hamba pada masa itu telah diberikan hak kepentingan sosial dan taraf yang baik. Hamba tidak lagi dihina dan ditindas. Mereka boleh hidup bebas seperti orang-orang biasa, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar menentang Islam dalam peperangan. Yang dia bagi bebas terus. Umar menetapkan bahawa hamba perempuan yang menjadi ibu tidak boleh dijual sewenang-wenangnya seperti hamba-hamba lain. Begitu juga dengan hamba yang berkeluarga. Tidak boleh dipisahkan dari keluarga mereka. Taraf golongan hamba juga disamakan dengan tuannya. Dan apa-apa hal tertentu. Pegawai-pegawai yang tidak menghormati dan menjaga hal kebajikan hamba akan dikenakan tindakan oleh Khalifah Umar. Sebagai contoh, Umar pernah melucutkan jawatan seorang pegawainya yang tidak menziarahi pekerjanya yang sakit. Kita tengoklah. Dia meletakkan taraf seorang hamba. Hamba ni, kita faham, maksud hamba ni, dia ada hamba mukatab. Nah, hamba mukatab ni, hamba yang separuh bahagian daripada badan dia bebas, separuh bahagian daripada badan dia hamba. Biasanya hamba mukatab ini, hamba yang mendapat perjanjian dengan tuan dia, kalau kata hang boleh bayar dekat aku, sekian-sekian harga, aku akan bebaskan hang. Nah, bebaskan. Jadi, dia kena kerja. Kerja sungguh-sungguh kumpul duit, cukup duit, dia akan bebaskan separuh daripada badan dia yang tak bebas. Dan kalau dia berkahwin, dia dapat anak, setengah anak dia bagi dekat tuan, setengah anak tu dia punya. Macam kita panggil sistem tawak. Dulu-dulu kan orang bawah menentang. Hang bela lembu ni, aku bela lembu ni, lembu aku, hang tolong bela. Esok kalau dia beranak, satu hang punya, satu aku punya. Satu hang punya, satu aku punya. Nah, macam itulah hamba dilakukan, hamba mukatab. Ada yang hamba 100%. Hamba yang 100% ni iaitu hamba yang ditawan dalam peperangan. Yang tak boleh nak mengajar, yang tak pandai, maka dia akan ditawan dan menjadi hamba keseluruhan pada jasadnya. Baik. Apa yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab kepada kedua-dua golongan hamba ini, dia bagi hak sama rata. Macam orang bebas juga. Itu yang dikatakan kebijaksanaan dia. Kalau kata makan, walaupun seorang hamba itu tak boleh makan semeja dengan tuan dia, tapi dia boleh makan semeja dengan ahli keluarga dia. Sebelum ni, sebelum Umar Al-Khattab datang memerintah, hamba masih lagi dilayan. Nama pun hamba. Nah, orang layan habis tuan makan, ada saki baki, baru diberi pada hamba. Tetapi dalam pemerintahan Saidina Umar, hamba dilayan sama kata. Macam ahli keluarga, disayangi, diberi hak keistimewaan. Sampailah ada di antara pegawai dia, seorang pegawai Saidina Umar Al-Khattab. Siapa dia? Baik, tak diceritakan nama dia yang dia pecat ni, tapi pegawai ni penjaga Baitul Mal. Kita panggil Pak Gad lah, penjaga Baitul Mal. Hamba dia ni kena penyakit taun. Tahu taun? Satu jenis penyakit yang berjangkit. Jadi bila kena taun ni, mereka akan dikuarantin. Diasingkan. Yang jadi tuan ni, yang kata pegawai Baitul Mal ni, pergi tengok pun tak apalah, dah kata penyakit berjangkit tak boleh pergi tengok. Tapi kena hantar bantuan makanan. Mereka nak keluar pun tak boleh. Macam kita kena pandemik dululah. Nak keluar pun tak boleh. Duduklah dalam rumah. Akhirnya, dahlah sakit tu sepasal, lapak satu pasal. Mati. Mati, bukan semua mati. Salah seorang daripada hamba tu mati dengan sebab sakit dan keburukan. Berita ni sampai ke pengetahuan Khalifah Umar Al-Khattab.
Lepas tu dia kata, ni siapa punya ni? Sekian nama, dia kata. Panggil dia mai, dia hebat lah, dia kata. Kan kita tak boleh pergi ziarah, memang tak boleh pergi ziarah. Tapi kena hantar bantuan makanan. Jadi dengan sebab tu, walau dia sayang macam mana, walau amanah macam mana pun pegawai tu dekat dia, dia terpaksa pecat. Yang kata dia bersifat adil walaupun kepada pegawai dia sendiri. Ha? Nak ikut taraf seorang hamba dengan pegawai, beza sangatlah kot. Tapi dia tetap membela hamba itu walaupun yang melakukan itu, sekalipun yang melakukan itu adalah seorang pegawai. Kemudian dia menggalakkan kegiatan keilmuan. Pelbagai langkah telah dilakukan oleh Khalifah Umar untuk mengembangkan pelajaran Al-Quran. Beliau menyediakan guru-guru bagi mengajar pelbagai ilmu berhubung dengan keilmuan dan dihantar ke serata tempat bagi yang memerlukan serta diberi gaji yang lumayan. Sekolah-sekolah ditubuhkan di masjid-masjid bagi diajar pelajaran Islam di seluruh wilayah Islam. Umat Islam diwajibkan menghafal surah-surah tertentu di dalam Al-Quran bagi menghuraikan prinsip-prinsip utama ajaran Islam seperti surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah dan sebagainya. Tiga-tiga ni kita tak ada, saya tak ada lah, puan-puan mungkin ada lah. Nah? Tiga-tiga ni saya tak ada. Baqarah ada sikit, Nisa ada sikit, Ma'idah ada sikit. Kutip saja nah. Balik pergi cek tengok apa yang ada kat kita. Pergi tengok aku ada dalam An-Nisa. Surah An-Nisa ni apa yang ada dalam perut aku. Perhati, oh mungkin ada ayat last. Nah? Al-Ma'idah mungkin ada ayat yang 74, 75, 76 sampai 101. Nah? Ambil serba sikit. Nah? Sebab di dalam 3 surah ni, surah Al-Baqarah ni saya tahu ramai yang boleh. Nah? Sebab kita mengaji dulu-dulu. Orang yang mengaji dulu-dulu ni, dia jenis mengapai kan? Melayu panggil mengapai lah. Nah? Menghafaz. Okay? Dia jenis tak tengok mana dia kata. Kita kena menerah. Masuk tok guru kata, menerah dulu. Kita pun menerah, merudu. Kalau dia kata yang tu hari, dia duduk di atas mulut lidah lah. Nah? Sampai 2-3 muka sorak tu. Boleh pergi kadang-kadang sampai nak naik juzuk satu. Dia kan hampir 3 juzuk lebih. Nah? Dia 3 juzuk. Panjang. 280 ayat. Taklah semua. Tapi kalau orang baca hari ni kita tahu salah. Baris atas, baris bawah. Tak ada lah bengong sampai macam surah-surah lain. Hang baca pi lah atas bawah aku memang tak tahu. Nah, kertilah juga. Kan sungguh-sungguh bukan hafiz. Kita ni bukan hafiz. Kita ni hafuz. Selalu hilang. Ada sat. Nah, hilang pula. Ada sat. Hilang pula. Dalam penghapusan tu kita jaga jugalah kan. Tapi dia tekankan 3 surah ni. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah. Nah, balik kita tengok. Tak salah ambil semua. Hebat sangat kot. Ambil sikit-sikit. Ma'idah tu ambil tentang akidah yang cerita pasal Nabi Isa alaihissalam dituhankan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Faqala al-masih ya bani Israil na'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah sampai ayat 101. Okey, ambil daripada ayat 74 sampai 101. Ayat tu ayat akidah nah. Sebab ini kata kalam ulama daripada lidah Nabi SAW hantar kepada kalam ulama. Barang siapa yang ada surah Al-Ma'idah ayat 73 dan seterusnya sampai 100, maka dia akan dapat menangkis daripada fitnah Dajjal akhir zaman nanti. Sebab akidah dia kuat. Saya kata balik pergi tengok. Bukan tengoklah ni, balik pergi tengok. InsyaAllah nah. InsyaAllah. Kalau kita tak mula hari ni, bila nak mula nah? Kau balik pergi apa? Hampa hafal lah noh. Hampa muda-muda lagi hampa hafal lah. Aku dah tua, aku juga tak payah. Orang juga yang kena lah. Ni ada kata hampa hafal lah noh. Nah kita hafal. Kita bersama-sama kan? Kita kan nak jadi saksi di hadapan Allah di mahsyar nanti. Ya Allah, mana sahabat aku ni, aku tak jumpa dia. Carilah dia. Carilah dia ya Allah.
Kami pernah duduk bersama-sama, beribadah, membaca Al-Quran, bersolat, menuntut ilmu. Carilah dia ya Allah. Itu yang kata kita nak bersahabat dunia akhirat hingga ke syurga insya-Allah. Kalau kata ada salah seorang daripada kita yang soleha depan ni masuk ke syurga, mungkin boleh cari kami yang tak masuk ni. Sebab tu adalah penting dalam ukhuwah kita bersaudara, berkasih sayang kerana Allah. Nak cari di sana nah. Kalau tengok-tengok oh kenal. Oh yang ni kenal. Nah, tapi tak tahu nama. Betul ke? Kenal, biasa tengok. Lalu tengok selalu ada di kuliah. Tapi hanya sekadar bertukar senyuman. Nama tak dan sembang. Kami kelam kabut nak balik. Nah, okay. Tak apa kan? Sekurang-kurang kita kenal. Cari nah. Cari saya sama nah. Anda tak jumpa saya di sana. Carilah saya. Baik, golongan ini akan diberikan pelbagai ganjaran sebagai satu usaha untuk menggalakkan menghafaz kandungan Al-Quran. Yang ni siapa dia? Guru-guru tahfiz lah. Guru-guru Al-Quran akan diberi gaji. Dialah khalifah pertama yang bagi gaji. Baik. Apabila pembaharuan yang mana kita tengok pembaharuan dalam bidang ekonomi, memajukan sistem pertanian. Khalifah Umar Al-Khattab telah mewujudkan terusan bagi memajukan sistem pertanian yang mana terusan tersebut seperti terusan Amirul Mukminin yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah sepanjang 69 batu dari Bandar Fustat di Iraq. Di Iraq pula beliau telah membina empangan Abu Musa yang menyambung Sungai Dajlah ni Tigris dengan Bandar Basrah. Tanah juga telah dikaji selidik bagi menempatkan tanaman-tanaman yang bermutu. Rakyat juga digalakkan untuk membuka tanah-tanah baru bagi memperbanyakkan hasil pertanian. Tanah yang tidak diusahakan akan ditarik balik sekiranya tidak terdapat hasil pertanian di dalamnya. Begitu juga beliau telah mengadakan sistem cukai bagi menambahkan pendapatan negara. Oh, hebat dia nak. Kita tengok yang mana dia mewujudkan terusan bagi memajukan pertanian. Zaman dia ni yang paling pesat adalah pertanian lah. Sebab tanah luas. Di negara-negara Arab ni, dia tanah luas. Cuma ada yang subur, ada yang tak subur. Jadi dia kaji tengok ada tanah-tanah yang tak subur, dia akan alirkan terusan. Dia buat terusan. Dia sendiri turun. Pergi buat kerja sama-sama. Itu yang dikatakan sejauh 60 batu. 170 kilometer. Nah, dia buat kerja sama-sama. Buat terusan. Untuk menyampaikan ataupun mengairi ladang pada setiap ladang milik-milik tuan hantar pergi air. Hebat tali air kita panggil yang dilakukan oleh Saidina Umar Al-Khattab. Dia akan turun. Tengok kalau ada yang tanah ada tapi yang ditinggalkan semua sambung tak diusahakan. Dia ambil balik. Dia bagi dekat orang yang rajin. Kan ada hak yang jenis penyegang tu. Hak tanam padi tumbuh lalang tu. Tanam padi tapi dah tak jaga, tumbuh lalang. Lalang nak tinggi pada padi, padi tu mampu lah. Lalang dah makan baja habis tu. Dia naklah padi tapi kesik-kesik tu. Bila didapati hak golongan macam ni, maka akan dirampas semula. Harta itu akan diambil semula. Begitu juga yang mana bagi menambahkan pendapatan negara, dia akan ambil cukai tanah. Tanah bendang, kita kata zakat padi. Zakat tanaman. Itu pun dia tak kenakan pada semua jenis tanaman. Kalau katakan hang tanam sayur bayam ke sayur sawi, dia tak kena kan. Yang dikenakan zakat ialah pada anggur, jagung dan gandum. Kemudian kurma. Kurma. Makanan yang memberi kenyang. Baru dikenakan. Okey, kita tengok. Dalam pemerintahan dia ni, dia ada 1 tahun yang dinamakan tahun kelabu. Apa dia? Kemarau. Baik. Tulislah tepi kemarau tu tahun kelabu. Saya berbual Arab, susah pula nak buat Melayu.
kemarau dan kebuluran yang panjang. Pada tahun 638 Masihi ya. Bukan Hijrah tak, Masihi. Tanah Arab mengalami kemarau diikuti dengan kebuluran. Kebanyakan kaum Badui mula mati akibat kelaparan dan wabak. Lama kelamaan rizak makanan di Madinah pula semakin berkurangan. Dan Umar mengutus surat kepada Gubernur Syria, Palestin dan Iraq untuk menghulurkan bantuan. Keadaan darurat diumumkan di Madinah dan semenanjung Tanah Arab. Gubernur yang pertama menyahut seruan itu ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah, Gubernur Syria yang juga merupakan panglima tentera ketika itu. Beliau membalas dengan satu surat yang bertulis, saya menghantar buatmu kafilah yang satu hujungnya di Syria dan satu lagi di Madinah. Kemudian Abu Ubaidah sendiri turun melawat Madinah dan bertindak sebagai pegawai pengurusan bencana yang diketuai sendiri oleh Umar. Sebaik sahaja bekalan kesatuan mencukupi di Madinah, Umar mengerahkan orangnya untuk ke laluan Iraq, Palestin dan Syria agar bekalan yang lainnya dihantar ke kawasan pedalaman Arab dan kemudian yang menyelamatkan jutaan nyawa daripada kebuluran. Bagi pelarian yang memohon perlindungan di Madinah pula, Umar mengadakan makan malam setiap hari dan dianggarkan lebih dari 100,000 rakyat yang hadir untuk menampung makanan. Okey, kita tengok tahun yang dinamakan Tahun Kelabu. Tahun Kelabu ni kenapa yang dinamakan paling bersejarah nak? Dalam pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab yang mana Allah Ta'ala bagi ujian kepada khalifah ni kalau hijrah tahun ke-18 hijrah. Maknanya Rasulullah wafat tahun ke-11. Ya? Tahun ke-11. Lepas tu Saidina Abu Bakar As-Siddiq memerintah 2 tahun. Tahun ke-13 wafat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian 14, 15, 16, 17, 18. Selepas 5 tahun pemerintahan Umar Al-Khattab berlaku satu kemarau yang amat dahsyat. Sehingga dikatakan makanan, tempat menyimpan makanan di Baitul Mal semakin susut dan berkurangan. Dan Arab Badui ramai yang dah mati. Kemudian Allah Ta'ala turun pula di selatan Syria. Ta'un. Maka penduduk yang berada di selatan Syria tak boleh keluar daripada ke bandar untuk membeli apa-apa bekalan makanan dengan sebab keadaan mereka yang berwabak. Saidina Umar Al-Khattab ketika ni susah hati. Macam mana nak buat? Dia nak tolong Madinah, kan pusat Islam berpusat di Madinah. Madinah ketika tu tengah kritikal. Madinah dan Mekah, dua negara ni tengah kritikal. Sehingga kan tanah-tanah Mekah sebab hujan tak turun. Dalam ketika ni Umar Al-Khattab ni dia lebih banyak berpuasa daripada makan. Kelakuan dia lepas sembahyang dia tak duduk dah, dia akan balik ke rumah, dia bermunajat pada Allah daripada malam sampai menjelang hampir subuh. Tidur seketika. Tidur seketika, bangkit sekejap. Bersolat, kemudian terus bermunajat pada Allah. Keluar pergi tengok hamba rakyat. Macam itulah. Sampailah kepada satu masa, kemarau ni tak lama, kebuluran ni tak lama. Lebih kurang 9 bulan. Tak lama, 9 bulan. Kau rasa, cuba Malaysia tak turun hujan 2 bulan pun cukup lah. Kita ni tergedi-gedi punya hangat. No? Binatang-binatang ternakan habis mati. Satu malam, habis dia bermunajat pada Allah Azza wa Jalla. Kita kata dalam sepertiga malam lah, masih ada ruang. Dia keluar daripada rumah dia. Dia berjalan, meronda, tengok rakyat. Yang mana yang makan, yang tak makan. Itulah yang dalam satu kisah yang paling masyhur. Dia jumpa seorang perempuan yang duk rebus batu. Kan bila dia jumpa perempuan yang rebus batu. Dia tanya apa yang masak. Dia kata aku masak batu kepada 3 orang anak aku sementara anak tu nak mati. Sementara anak tu nak mati. Dia mengharap pada Allah setiap hari, kata si ibu ni, agar anak tu mati, maka tak adalah terdengar tangisan lapak mak lah.
Jadi ketika ni dia kata, no, khalifah senang lenang nak makan. Walhal baginda tak makan pun, tak ada apa yang dia nak makan. Dia tak benarkan khadam dia bawa masuk apa-apa jenis gandum pun dalam rumah dia. Segala apa yang ada dalam Baitul Mal semuanya dibelanjakan untuk rakyat. Bahkan apabila dia tengok anak dia makan sebuku roti seorang, dia tanya, pasal apa sebuku roti ni makan seorang? Sepatutnya dibagi bagi 4. Kita kalau roti suruh belah 4, no, teriak mah. Dia pun pula roti bukan. Kita kalau takat roti kosong, nama roti kosong. Roti jenis kosong tu kan, apa ada dalam dia? Ada mentega, betul tak? Ada minyak, ada gula, ada garam. Betul tak? Orang goreng bagi garing-garing. Pun dia tak mau. Pasal apa? Dia nak cicak. Kan? Dia nak cicak. Okey. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ni, kalau boleh makan roti, sebuku roti, belah 4. Kalau seorang, dia tanya anak dia, pasal apa buat macam ni? Tak ada apa makan hak rakyat dah. Tahap tu lah pemerintahan Umar Al-Khattab. Pada tu, bila dah perempuan tu duduk hamput, Amir Mu'minin tu yang dia balik mai, dia cari gandum yang mana yang ada. Gandum sebenarnya yang tinggal dalam Baitul Mal itu ahli keluarga dia punya. Dia pesan kepada isteri dia, jangan ambil walaupun bahagian tu bahagian kita, tapi ambil sekadar perlu saja. Jadi pergi cerok sikit-sikit lah. Bukan tanggung guni. Dia balik mai, dia tanggung guni tu, dia pergi bagi dekat perempuan tu. Tak ada apa. Tak ada apa untuk dia dan ahli keluarga dia. Inilah yang dikatakan pengorbanan dia ke atas umat-umat Islam ketika mana menghadapi suasana kemarau yang amat dahsyat. Lepas tu, dia tulis surat. Dia tulis surat minta tolong kepada Syria. Syria ketika ni tengah krisis penyakit. Macam kita kena pandemik tu. Dia tak boleh keluar. Tapi di wilayah, bukanlah semua. Saya kata tadi di selatan saja. Bahagian lain tak kena. Ketika ni, gubernur di Syria, Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia ni bekas panglima perang. Dia dengar Khalifah hantar surat. Khalifah kata Madinah dan Mekah tengah susah. Ada apa yang nak sumbang dekat kami? Jadi dia balas surat tu, di antara petikan surat. Saya menghantar buatmu kafilah. Apa dia kafilah? Kafilah ni satu puak, satu rombongan. Yang satu hujungnya di Syria, yang satu lagi di Madinah. Masuk melalui pintu sempadan Syria, satu lagi masuk sempadan Madinah. Yang mana disebutkan yang dihantar oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, gubernur Syria. Dialah yang lantik. Umar Al-Khattab yang lantik. 400 ekor unta. Tu negara sakit tau. Hantar 400 ekor unta. Setiap unta itu membawa gandum. Hantar aman. Dan bila sampai di Madinah, Umar Al-Khattab sendiri yang akan mengagih-agihkan. Bukan ambil simpan. Buat ketui. Terus diagihkan. Kemudian pendatang-pendatang macam mana ada di negeri-negeri lain yang lapar, semua akan jadi macam pendatang haram lah kita kata. Mai ke Madinah. Pasal apa? Minta dekat Khalifah. Khalifah nanti ada makanan. Dia akan cari sampai dapat. Dia akan agihkan. Sebab tu dalam kitab kita ni dia sebut lah, setiap malam dia buat makan malam. Siang dia suruh puasa. Dia patah. Siang dia suruh puasa. Lepas habis di Syria, dia hantar pula ke Mesir. Okey, Mesir ada siapa? Ada Amr bin As. Amr bin As ni bijak macam dia. Pasal apa bumi Mesir ni subur kerana adanya sungai Nil. Dia kata nak buat macam mana nak bagi hantaran bantuan tu cepat sampai. Bukan ada kapal terbang tau. Jadi Amr bin As ni hantar melalui
sungai. Hantar melalui sungai Nil. Kemudian bila hantar melalui sungai Nil, dia pun kata, bantuan telah pun dihantar. Dia hantar, masa tu perahu tak banyak, ada 20 biji. 20 biji perahu. Hanya ada satu saja yang boleh duduk di atas perahu. Seorang dia duduk atas perahu tu. Yang lain semua syarat dengan bantuan. Gandum, ada anggur, ada kurma dan buah-buahan yang lain. Kemudian unta. Dihantarnya sebanyak 600 ekor unta melalui jalan darat. Dia letak apa? Mentega, keju. Nah, letak mentega dengan minyak zaitun. Hantar aman. Dan ketika ni, Saidina Umar Al-Khattab tanya, siapa yang sekarang hanya makan roti gandum semata-mata? Semua pakai makan roti gandum saja. Dalam gandum tak ada garam, tak ada gula, tak ada minyak, tak ada apa. Baik, dia bagi minyak. Letakkan minyak, makan roti dengan minyak. Kita ni makan minyak, naik lemak. Dia waktu tu, hamba dia ni bawa balik roti dengan minyak. Roti dengan mentega. Bawa balik dekat dia terpaksa tolak makanan tu sebab dia tahu ada hamba rakyat dia yang tak ada apa nak makan, terpaksa ditolak. Padahal kawan tu pergi beli dengan harga yang mahal lah. Beli dengan harga yang mahal, tapi dia terpaksa tolak dengan sebab dalam roti tu ada mentega. Sebab ada rakyat dia yang tak jumpa lagi roti dengan mentega. Jadi dia haramkan ke atas diri dia menjamah roti dengan mentega. Sumpah ni. Dia sumpah. Selagi semua rakyat aku tak boleh makan roti dengan mentega, selagi itu aku takkan menjamah apa-apa makanan yang bercampur dengan mentega. Makan. Kita mentega sampai naik lumut. Naik kulai. Punya penyegan. Bukan kata tak makan, kalau tak makan tak jadi besar ni lah. Pasal penyegan. Ada benda, ada semua ada. Ada garam, ada gula, ada minyak. Ada minyak jenis apa pun semua ada. Hak mentega tu lah kata buka-buka. Dah naik kulat. Awak tak naik kulat. Kalau kata kulat tu boleh tinggi pokok nyok tinggi dah dia naik. Pun kita tak buat apa. Alhamdulillah mewahnya kita ni. Kita mewah sungguh-sungguh. Baik. Umar Al-Khattab ni, bila dia agih semua habis, dah selesai diagihkan, dia tanya cukup dah lagi? Cukup dah lagi? Belum lagi cukup. Hantar pula. Mohon pula bantuan ke Iraq. Mohon pula bantuan ke Iraq. Iraq hantar pula bantuan. Dia kata buat satu terusan terus menerus daripada sungai Nil bersempadan dengan Madinah. Tak boleh jauh sangat. Tak boleh sampai terlalu jauh. Tak apa, aku turun. Dia nak turun pergi buat. Tak boleh. Sebab terlalu jauh. Sungai ni nak sampai ke sempadan pintu Madinah. Kalau boleh dia buat dah. Yang mana sampai hari ni di Iraq itu dikenali dengan nama Terusan Qanat. Terusan Qanat. Itu milik hasil kerja tangan dia. Dia sendiri masuk dalam lubang, dia alirkan air ke situ. Sama-sama bertungkus lumus. Kalau kata dahaga minum saja air sungai ni tu. Itulah yang dilakukan oleh Saidina Umar Al-Khattab. Dan dia beritahu dalam minyak dan mentega tu jangan disimpan terlalu lama kerana apa sifat minyak mentega dia apa. Jadi pembahagian dia ni dia kata bila dah bahagi hari ni, makan habiskan hari ni. Esok Allah akan hantar lain. Dan kemudian selama 9 bulan dia diuji dalam tangisan dia setiap malam munajat pada Allah. Tentang penyakit dan tentang kebuluran. Kita ni tak buluk lagi. Kita tak buluk lagi. Cuma pergi kedai tanya minyak paket tak ada, pun beradar.
Tanya telur tak ada pun kita meradang. Betul tak? Beli telur, susun dalam peti air, lepas tu dia pergi kedai, dia pergi beli telur dadar di kedai. Bukan beli telur ke sepapan. Tapi ada nasi goreng telur dadar. Mana beli sepapan tu? Lepas tu marah. Marah kat kerajaan, marah kat tu, marah kat ni. Apa lagi tari dah. Tak pandai bersyukur lah. Kita tak pandai bersyukur. Dengan apa yang kita ada. Minyak ada minyak. Kita nak minyak tak ada. Macam mana minyak tak ada. Mana pi minyak habis. Ni lah pi jual di siang lagu macam-macam. Punya kata lah. Sampai tak tahu apa lah. Lepas tu tanya telur tak ada. Ayam tak bertelur kalau ni. Ayam semua dimandulkan. Kita boleh mana biaya ada apa makan ayam. Sate ayam, ayam golek, ayam kecil, ayam nasi, ayam yang tu, ayam ni. Lepas tu kalut pula telur tak ada. Hampa punya makan ayam sampai kamu tak ada telur. Kan? Kita lah tu. Cuba tengok kalau pergi pasar malam. Start daripada depan sampai ke hujung tu. Ayam, kebab ayam, busuk ayam. Tidak? Hari lagi lembu pula tak ada. Baru apa padangan buka. Ada? Sebab kita tak pandai nak berzima. Akan berlaku zaman kita ni. Kita akan sampai seperti mana sabda Nabi SAW. Kita akan melalui satu zaman kebuluran. Allah Ta'ala nak hantar buluk ni senang je. Dia tahan hujan daripada turun. Kebuluran lah manusia. Bila hujan tak turun, pokok tak tumbuh. Kita ni bersumberkan makanan daripada tumbuh-tumbuhan. Sungguh pun kita tak pergi makan rumput macam lembu. Terus langsung ke tumbuh-tumbuhan tu kan. Tapi nasi itu daripada tumbuhan lah. Tepung tu daripada tumbuhan lah. Yang kita dok makan minyak tu pun daripada tumbuhan. Kalau Allah Ta'ala tahan saja hujan, maka kebuluran lah kita. Akan datang. Tu pun kemarin. Heran juga. Saya pergi beli gula tak banyak sekilo. Takut kencing manis pedang pergi makan tanglim kilo-kilo. Okey, kedai tu kata kat saya, lepas ni orang nak tahan gula pula. Tahan di mana? Tak maju dah. Dia pun nak jual macam ni lah. Dia jual macam tengok kalau pelanggan tu pelanggan biasa, baru dia jual. Lepas ni gula akan ditahan pula. Okey, jadi 3. Telur, minyak, gula. Penuh esok kedai roti canai. No? Teh tarik sama roti canai. Tak jadi kedai aku makan. Segeranya lagi bagus. Kan? Esok ni sampai tahap tak boleh buka dah kedai-kedai pun. Okey, baik. Kita kembali kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik. Kau melalut setelah ni. Apa tindakan dia? Satu malam dia keluar. Dia keluar, dia dengar satu rumah. Dalam banyak-banyak rumah tu semua gelap gelita. Bila lapar, tidur awal. Tak boleh nak lena. Pun lena juga. Dan satu rumah ni masih ada lampu menyala. Lampu pelita lah, bukan lampu logo kita ni. Depi dia rumah tu nak dengar. Kok-kok lah ada keluarga yang bersembang-sembang. Tak ada yang sembang. Semua susah. Hati susah. Makan apa tak ada. Dia dengar ada seorang sahabat yang bernama Abu Musa Asy'ari sedang mengalunkan surah Yasin. Abu Musa Asy'ari ni penghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan panggil dia mai duduk depan Nabi. Nabi nanti suruh dia baca Quran. Sedap sangat bacaan dia. Jadi dia lintas di tepi rumah Abu Musa Asy'ari. Dengarlah sekali-sekala rengetan anak yang tidur. Orang tidur dalam perut lapak ni. Kita panggil tidur tak jerak, tidur tak nyenyak. Dalam esak tangis, Abu Musa Asy'ari mengalunkan surah Yasin sampai kepada ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam la ta'budu syaitan. Dia sampai ke ayat tu, khalifah jatuh pingsan. Dia jatuh pingsan. Dalam ayat tu
Allah Ta'ala sebut, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, manusia akan diasing-asingkan. Yang berdosa duduk satu kumpulan, satu kelompok. Yang tak berdosa duduk satu kelompok. Dan di antara kelompok itu dipisah jarak di antara keduanya 500 tahun perjalanan. Jadi dia tak tahu. Hak yang tak berdosa tak tahu macam mana cerita hak berdosa. Hak yang berdosa ni tak tahu apa dah. Ada juga kumpulan yang tak berdosa. Dipisahkan. Dia jatuh pingsan dengan sebab dia rasa dia akan duduk pada satu kumpulan yang berdosa. Sebab dia tak pandai mentadbir negara, negara dia jadi macam tu. Negara dia jadi jatuh muflis. Dengan sebab kebuluran makanan. Jadi dia minta kepada Amr bin As yang berada di Mesir. Dia kata, wahai Amr bin As, dulu Mesir pernah jadi buluk ketika mana sungai Nil kering. Kan dia hantar surat. Dia hantar surat, mengalir air sungai Nil. Dia kata kepada Amr bin As, aku dah mengirimkan, kalau kita kata SMS lah. Aku telah mengirimkan mesej kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku katakan kepada Allah, sesungguhnya kami umat-umat Islam yang berada di bumi Madinah dan Mekah ini akan mati. Andainya mati kami ini, maka tidak ada lagi lah yang akan menyebut namamu. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada dia untuk buat solat istisqa. Apa dia? Istisqa. Minta hujan. Senang aja, minta hujan awak susah-susah istisqa. Solat minta hujan. Jadi dia panggil Amr bin As, dia panggil Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia panggil, dia kata, mai kita buat solat istisqa hampa di antara pemimpin-pemimpin yang beriman. Mai kita duduk sama-sama bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diturunkan hujan. Lepas tu mai daripada Mesir, mai daripada Iraq, mai daripada Syria. Masing-masing bawa rakyat yang sekadar yang boleh bawa. Apa yang kamu boleh bawa, yang tu yang dia pesan. Dia kata, pakai baju bagi terberalih daripada rumah. Jauh tu daripada, bayangkan daripada Syria Syam, nak mai ke Madinah. Daripada Mesir nak mai ke Madinah. Beratus kilometer juga tu nak sampai. Tapi dia pemai, dia tunggu sampai sahabat-sahabat Rasulullah yang pernah duduk dengan Rasulullah ni sampailah. Sahabat-sahabat tu berkumpul, dia kata dia nak panggil semua penduduk Madinah semua keluar untuk sama-sama bersolat sunat istisqa. Dia buat di padang, di berhadapan dengan Masjid Nabawi. Bila semua keluar, dia kata, apa juga binatang yang kamu ada, buat keluar. Dan kata penduduk Madinah, kami tak punya binatang ternakan, habis mati. Apa kami tak ada? Yang ada hanya binatang yang tak boleh dimakan dagingnya. Apa dia? Kucing. Kucing kan di antara binatang peliharaan yang duduk sama kita. Lepas tu, gamuk kalau boleh makan kucing-kucing tu pun dia makan. Jadi, kata Umar Al-Khattab, bawa mereka juga. Mereka pun binatang peliharaan, cuma mereka bukan Al-An'am yang boleh dimakan daging. Bawa pula juga. Binatang tu bukan dia nak duduk atas soal elok-elok. Kan? Lagu dia lah. Jadi solat pun ditunaikan. Pada hari itu, habis selesai solat ditunaikan, nampaklah awan hitam berarak pelan-pelan. Makin hitam memayungi bumi langit Madinah. Sikit demi sikit ayat turun, setitik. Seterusnya. Seterusnya turun hujan, Masya Allah Ta'ala. Dan waktu dalam hujan tu, kita lari.
Siapa yang tak pernah hujan dapat tak lari lah. Kita pun satu hari nanti, kita tengok hujan, kita akan pergi dekat hujan. Nah, bila hari tak ada hujan. Bila ni kita belaga, tengok hujan lari. Macam tengok peluru. No? Pasal kita banyak hujan. No? Sampai satu masa nanti kita tengok hujan, kita nak pergi. Nak pergi ke dalam hujan. Macam saya baru ni yang pergi umrah, saya tak pernah jumpa hujan. Bukan tak pernah, jarang-jarang jumpa hujan di Madinah dengan Mekah. Tengok hari tu turun-turun nak solat subuh, hujan. Seronok. Nah, lari terus berjalan dalam hujan sebab susah dapat. Nah, susah jumpa kita yang tak duduk sana. Penduduk sana tahulah nah. Selalulah dapat, kita tak dapat nah, jarang-jarang dapat. Baik. Dalam hujan, Sayyidina Umar Al-Khattab berkhutbah. Katanya, selepas daripada ini lepas daripada hujan dah turun ni, satu petanda zaman kebuluran akan berakhir. Selepas daripada ni, beringatlah, menyimpanlah makanan, bekalan makanan, jangan dihabiskan kerana untuk hari yang susah. Dia suruh simpan bekalan makanan seperti mana yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kita dah pernah baca sejarah Nabi Allah Yusuf. Kan dia suruh simpan selama 7 tahun. No? Sebab akan kemarau 7 tahun. Simpan sikit, jangan makan bagi perhabis. Dan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Umar Al-Khattab, maknanya kalau masak secupak gandum sehari, jangan dihabisi secupak tu. Ambil segenggam, simpan di tempat lain. Nah. Kalau dimasak secupak gandum, okey, kita ambil kiasan kalau dimasak sekepoi berah. Jangan dihabiskan sekepoi berah. Ambil sikit. Segenggam banyak mana? Cukup mai. Cukup. Nah. Letak di tempat lain. Jangan bubuh dalam tu berah tu juga. Letak di tempat lain untuk zaman kebuluran. Buka esok ni kumbang berkeritam. Ya? Okay, masa zaman tak ada, manalah nak tahu. Tengok mai ujung bulan, kita ni ingat ada beras, pergi tengok kosong. Aku ada simpanan. Nah, berjimat cermat seperti yang diajar oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Wallahu a'lam. Nah, insya-Allah kita akan sambung keserasian Umar dengan wahyu. Di antara keserasian Umar dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Setiap apa yang dikata oleh Umar, ada wahyu yang turun. InsyaAllah ta'ala. Kita sambung bulan depan. Minggu depan tak ada, no? Minggu depan tak ada. Jadi kita akan sambung bulan depan. Kemudian puasa, no? Puasa raya. Puasa ni terpulang kepada jemaah. Kalau kata nak berkuliah, kita boleh sambung kuliah. Atau kalau nak bercuti, kita cuti dah. Apa pun bagi tahulah Kak Ina lah. Nanti Kak Ina bincang lah. Kalau kata nak berkuliah terus, nak berkuliah, boleh tapi balik tak payah singgah makan roti canai dah lah. Kalau kata nak bercuti, nak bagi laluan pada mungkin ada tadarus yang dibuat di surau ataupun di masjid. Okey, terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Hari ini pagi ni adalah kutipan terakhir untuk Palestin. Kutipan sebanyak 1,386 ringgit. Alhamdulillah. Jazakumullah syukran katsira. Terima kasih banyak-banyak. Betul ke ini di sini? Siapa tulis Makbul Teluk Kumbar? Oh ya kah? Okey. Untuk di sini 1,386. Hak yang di Masjid Makbul Teluk Kumbak baru ni 2019. 2019. Jazakumullah syukran katsir. Nanti baru saya balik fikir perhabis semua. Kemudian saya akan umum dalam grup berapa jumlah yang kita perolehi. Dan selepas ditukar kepada dolar,
Mata lah dolar tu nah. Mahal nah. Ha. Bawa pergi tukar RM10,000. Dapat 900. Tak sampai $1,000 pun. $973. Dolar tu dolar lah. Arab kata dolar. Nah. Ha. 10,000 dah kita. Mereka baru dah ada 900. Siapa no? Tak apalah, banyak mana saya kata. Abuan nak tumpang bayar duit api, duit air. Jadilah no. InsyaAllah ta'ala, terima kasih banyak-banyak. Kita ni rakyat marhin. Sekadar yang termampu kita bagi. Nah. Jazakumullah syukran kathir. Ya. Okay. Okey, baik. Berkenaan dengan harta pusaka lah. Hak peninggalan dia. Isteri dia keluar pergi mana tu? Dia tu rumah tu. Oh. Ha. Oh, sayang no. Okey, kalau nak ambil, nak bahagikan harta tu, walaupun kita adik kakak dia, tapi dia ada waris, dia ada anak-anak kan? Okey, kalau macam tu, minta izin bagi kita dekat mereka. Apa juga barang yang kita nak ambil dalam tu, kita minta izin. Ha. Ya. Bagi tahu. Kena bagi tahu juga. Kena bagi tahu. Bagi tahu. Contoh saya kata, bagi tahu segala harta yang ada dalam tu. Walaupun sebelah kasut, dia tetap pusaka. Kita bimbang sekali lagi, dia pun teringat, oh ada tapawai di rumah bapak dia. Dia nak pergi ambil. Tengok-tengok kita dah ambil. Ya, kena tanya semua. Sebab mereka pewaris. No? Tak ramai, no? Anak pun tak ramai. Anak seorang saja. No, subhanallah. Ada rumah tinggal itu saja. Duk kira lah. Tu tinggal rumah macam tu lah. Okey, boleh. Boleh tolong pergi clear, tapi kena minta izin. No? Minta izin pada waris. Baru boleh, no? Harta pusaka tetap pusaka. Walaupun selai kain batik, no? Kena minta izin. Ya. Assalamualaikum. Ya. Okey. Baik. Terima kasih. Saya tertinggal satu fakta. Tadi saya bagi tahu kafir ada dua jenis. Satu kafir zimmi, satu lagi kafir harbi. Baik, kafir zimmi ni maksudnya jina. Zimmi tu jina. Harbi tu yang boleh diperangi. Nah, makna dia orang kafir yang tidak patuh pada undang-undang dan pemerintahan Islam. Itu disebut sebagai kafir harbi. Harta mereka boleh dirampas. Nah, boleh diambil. Kalau kata kita berhutang kat mereka, tak mau bayar pun tak apa sebab mereka sentiasa mencerca agama Islam. Jadi, dalam kemaslahatan agama Islam ni, walaupun kepada kafir harbi, dia tak bagi kita rompak mereka. Cuma diharuskan. Diharuskan. Harbi maksud dia, boleh diperangi. Sebab mereka selalu menghina Islam. Okay, macam baru ni, satu fenomena yang berlaku apabila mereka membakar Al-Quran. No? Kita yang jadi umat Islam ni, walau di mana kita berada, kita tengok dalam peristiwa macam ni, apa kita rasa? Marah sangat-sangat. Kan? Sedih sungguh-sungguh. Kalamullah. Satu kalam yang kita jaga, buku pun kita tak letak dalam atas Al-Quran. Sampai mata pun kita tak letak atas Al-Quran. Sebab kita nak jaga kalam tu. Kalam yang tertinggi. Tapi kafir harbi, tu kafir harbi. Yang buat kerja tu. Mereka bakar. Mereka bakar.
Mereka kata kami tak kena apa pun. Kami tak kena apa-apa. Yang duk perang mereka, yang duk kata dekat mereka macam-macam, yang betul-betul duk perangi mereka, boikot barangan mereka semua adalah Turki. Nah, Perdana Menteri dia betul-betul punya kempen. Akhirnya mereka hantar apa? Tu yang baru ni gempa bumi tu. Bukan gempa asal daripada, memanglah Allah yang izin. Nah, tapi adalah hasil buatan tangan manusia yang mana diketuai oleh Amerika Syarikat. Dia buat dengan cara macam tu. Berapa ribu yang mati. Ha? Ha. Dia nak buat sampai dunia Islam lumpuh. Lepas tu, dia buat pula satu kartun. Lukis gambar Al-Quran, dia lukis Perdana Menteri Turki pegang Al-Quran. Dia kata dia lebih nak selamatkan Al-Quran daripada rakyat dia daripada mati. Tengok, kami buat gempa bumi. Dia tak kata kami buat gempa bumi. Apabila gempa bumi berlaku, Al-Quran boleh tolong tak? Al-Quran tak boleh tolong. Ni ujian ke atas iman ni. Ha? Ujian ke atas iman. Bila dah susah macam ni, siapa yang turun mai? PBB turun mai. Minta tolong dekat PBB. Jadi dia nak menghalalkan, janganlah kita umat Islam terlalu mengagungkan Al-Quran, maka buat tak kisah saja dengan Al-Quran. Itu kafir harbi. Wajib diperangi. Tunggulah. Tunggulah. Genderang perang Allah akan berbunyi. Saat tu, kalau kita ada anak lelaki, mampu hantar. Hampir berperang. Mungkin kalau orang syahid, boleh ajak kami sama-sama ke syurga. InsyaAllah. Kita dah berada di ambang, di ambang peperangan sebab puak-puak kafir harbi ni semakin melampau atas tindakan-tindakan mereka. Buat macam-macam ke orang Islam. Orang Islam duduk di dalam negara kafir tak aman. Orang kafir duduk dalam negara Islam aman. Tidak. Kita ni negara Islam lah. Sebab pucuk pimpinan kita Islam. Aman tak orang kafir duduk dalam negara kita? Masya Allah. Mereka lah paling aman. Tapi orang Islam yang duduk dalam negara kafir memang tak aman. Tengoklah yang berlaku di selatan Thailand. Balik sembahyang Isya. Tak sampai rumah, tunggu balik, tak balik, tunggu balik. Nak tembak, mati. Balik macam tu yang masuk lautan. Mereka tak bertanggungjawab. Ini yang berlaku. Kita diambang. Saya kata, bunyi saja genderang perang Allah Ta'ala. Andai ada lelaki dalam rumah kita yang cukup sifat akal balighnya, kirimlah dia pergi. Kirimlah dia pergi. Seperti mana yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Sumayyah. Yang mengirim anak-anak lelaki dia sampai habis dalam memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Baik, terima kasih Kak Ju. Saya terlupa tak cerita pasal harbi tadi. Okey, ada soalan lain? Ada apa? Ya? Okey. Tanya dalam grup, banyak tanya saya pasal, apa komen saya pasal Raja Salman yang nak buat gereja tu kan. Saya nak abang di sini, saya tak berani nak komen apa-apa sebab berita tu dia potong, hantar mai. Kita tak tahu hujung, kita tak tahu pangkal. Yang video yang dihantar mai, dia di tengah-tengah. Apakah benar dia betul-betul nak buat gereja yang terbesar di dunia macam yang dikatakan dalam video tu? Apakah benar dia yang kata? Seandainya lah ni orang pandai buat, suara pun orang boleh buat. Memek mulut pun orang boleh buat. Macam-macam orang boleh buat. Saya bimbang benda tu fitnah. Dia kan penjaga haramain. Khadimul haramain. Penjaga dua tanah haram. Kalau dalam masa yang sama, dia nak buat gereja, dia tak layak menjadi khadimul haramain. Dia tak boleh jadi dah raja daripada dua negara haram tu. Mekah dan Madinah. Tapi seandainya dia tak kata, kita dah sebar fitnah ni.
Jadi saya tak berani nak komen apa-apa. Wallahu alam, apa-apa kembali pada Allah. Kita tunggu jawapan daripada pihak yang dapat berita sahih. Bila ada jawapan daripada pihak yang dapat berita sahih, baru kita boleh percaya. Kan Rasulullah pun pesan, apabila yang membawa datang kepadamu oleh orang-orang fasik satu-satu berita, tabayun terlebih dahulu. Ini kita selidik dulu lah. Jadi saya tak berani nak kata apa-apa. Siapalah saya, macam mana WhatsApp orang tak macam tu lah dia tengok. Cuma nak menilai dengan nak mempercaya. Jangan mudah mempercayai bulat-bulat, tapi tunggu sat dulu. Tunggu sat dulu sampai benar-benar memang itu kalam dia, baru kita boleh komen. Maaf, wallahualam, saya tak berani. Kena tabayun dululah. InsyaAllah kita sama-sama tengok siapa yang ada bukti, yang ada kabar sahih, boleh share. Boleh share, kita boleh kaji tengok. Ramai yang bijak pandai di sana akan bagi komen. Siapalah kita ni, no? Wallahualam. Okey, satu lagi tadi ada tanya, saya dan tengok tadi pasal bab sembahyang duduk. Ya. Dia tanya pasal bab sembahyang duduk. Sembahyang duduk ni, no, saya sedih lah bila ada ustaz-ustaz yang terus kata tak sah, batal, tak sah, batal lah. Tanpa memikirkan macam mana sakit orang yang sembahyang duduk tu. Kan? Sebab dia sakit lah, sebab tu dia tak boleh nak duduk ke bawah. Dia kata suruh rokok sikit saja, kemudian sujud tu, kita kena duduk dulu baru sujud. Kalau kata kita sujud terus, tapi tak duduk, orang sakit bukan macam orang sihat. Kalau dia sujud terus tanpa dia duduk terlebih dahulu, dia mungkin boleh tertungging jatuh terus. Jadi dia nak jaga tak mau bagi dia jatuh tertungging. Dia kena ambil step duduk dulu. Lepas tu baru dia tungging sujud. Betul tak? Kalau kata dia terus turun sujud lagi sujud. Orang duduk lah. Kan? Bimbang kaki dia, lutut dia. Dia yang tak turun sujud sebab lutut dia sakit lah. Dia tak boleh nak kepak. Lepas tu, yang setengah setizah ni, terus kata batal. Benda ni tak sah. Ni mazhab mana? Masya Allah. Janganlah mudah-mudah letak terus kata batal. Imam Syafi'i pun dia ijtihad dulu beberapa lama sebelum nak kata kat orang batal. Sebelum nak kata haram. Sebelum nak kata tu ni. Apatah kita ni, kita kena pandang daripada sudut sakit kau ni. Sakit dia datang mana? Kan? Dia tak sujud kenapa ke bawah? Kenapa dia duduk di atas kerusi? Kita kena tahu sakit dia dekat mana. Ada yang langsung lutut tak boleh kepak. Lutut boleh kepak, tapi tumit pula tak boleh. Anak-anak jari tu tak boleh. Kita tak tahu, kita tak sakit. Jadi kita buat sekadar yang termampu. Habis selama ni yang duk sujud orang atas kerusi. Faham kan? Biasanya rokok dia akan rokok macam biasa dia boleh rokok. Tapi dalam video tu dia kata rokok sikit saja. Rasulullah ajak kita rokok yang mampu, boleh rokok sama rata macam tu. Pasal apa nak rokok sikit saja? Pasal nak beza dengan sujud. Boleh rokok macam biasa. Kalau sujud sekali lagi, duduk. Kenapa duduk dulu? Kalau terus tungging, dibimbangi orang sakit tu tertungging terus. Sebab tu dia duduk nak bagi kejap. Lepas tu baru dia tungging sujud, betul tak? Alah. Bawah pada rokok. Kan? Berdiri juga. Dia tak bagi duduk kan? Ya. Ya, video tu dah keluar lama dah sebenarnya dah. Dia tak bagi duduk. Sujud pun dia suruh dalam keadaan berdiri. Lepas rokok tu sekali lagi, duduk antara tidak. Kemudian mas sujud, buat macam rokok. Cuma rendah sikit daripada rokok. Tadi kan? Siapa yang duduk, dia kata apa? Tak sah. Batal, dia kata. Kesian dekat orang yang sembahyang atas kerusi. Betul tak? Dan tak mustahil kita ni, hak yang duk sihat ni, sekali lagi dia sakit. Betul tak? Ustaz tu pun kadang dia sakit. Betul tak? Sakit pun orang hantar kata je ke orang. Ni nak marah ni. Kenapa? Ada apa tu? Assalamualaikum Ustazah.
Assalamualaikum warahmatullahi ya Ji. Macam Ji lah duk solat kursi kat atas kursi berapa lama dah ni. Tu kan. Orang yang atas kerusi saja yang faham. Nah? Yang faham. Tak mana sakit dia, tak mana sakit dia. Orang yang tak pernah sembahyang atas kerusi, dia nanti pandang. Apalah dia ni, no? Sujud lagu tu, lagu ni. Jadi orang tak faham. Hanya orang sakit saja yang tahu kudrat dia, kemampuan dan dia setakat mana. Kita tak tahu. Kita jangan kata ke orang dengan apa yang kita pandang. Kita tak tahu, no? Fahamilah dia dulu. Kalau kita tanya orang sakit, dia mau ke solat atas kerusi? Dia pun tak mau. Dia nak sujud. Nak letak kepala dia di bumi. Kak Faridah ada dalam ni? Ada Kak Faridah? Nah, saya ingat saya pergi Palestin dengan Kak Faridah tahun 2018. Bila keluar daripada Masjid Al-Aqsa itu. Dia menangis kat saya. Dia kata, hari ni kau boleh sujud letak dahi kau di bumi Al-Aqsa. Dia punya jarang nak dapat sujud ke bawah. Tapi hari tu dia dapat. Dia menangis. Kita yang selalu duduk sujud ni tak rasa nak teriak. Betul tak? Tu kata silap-silap orang yang sembahyang atas kerusi tu jauh lagi baik daripada kita yang solat sempurna. Sebab kita dah biasalah aku dah memang boleh sujud lalu tu. Tapi kalau orang yang tak dapat sujud, bila dia dapat sujud, Masya Allah, dia punya bersyukur. Sebab tu jangan kita pandang hina pada orang yang tak berkemampuan. Sebaliknya, mensyukurilah dengan apa yang kita miliki hari ini. Wallahu'alam. Terima kasih semua nak. Ada apa no? Tak ada apa, saya sudah dulu yang baik itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. InsyaAllah ta'ala kalau ada umur, sihat tubuh badan, bulan depan kita kembali berkuliah nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Esok insyaAllah surah seri 5 tafsir al-muqaddim